والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا من نافع وارزقنا مستقيما لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ألهمنا أن وإلهم الملائكة المقربين وخرجنا وافتح علينا أبواب رحمتك وعلى رب اشرح لنا صدرنا قال الشيخ المستمع تعالى نفعنا بعلوم في الدارين. Dan jikalau syak pada membasuh satu anggota daripadanya dahulu daripada selesai wuduknya, wajib dibasuhnya dan diulangi membasuh yang kemudian. Atau syak kemudian daripada selesai wuduknya tiada memberi bekas lagi. Ini pun setengah daripada masalah yang bersangkutan dengan hukum wajib tertib. Katanya, jika syak dan jikalau syak pada membasuh. Jikalau syak seorang yang mengambil wuduk. Jikalau syak oleh seorang yang mengambil wuduk. Masa dia syaknya, masa dia berpapahnya, syak bukan lagi. Syak pada membasuh satu anggota daripadanya, yakni daripada beberapa anggota wuduk. Daripadanya, yakni daripada beberapa anggota wuduk. Masa dia syaknya dahulu daripada selesai wuduknya. Masa yang berlaku syaknya dahulu daripada selesai wuduknya. Belum pada selesai wuduk. Mana wuduk tu kalau selesai, maknanya selesai basuh kaki lah. Maknanya masa masa yang dia syak tu ialah sebelum pada selesai basuh kaki. Jadi dia katanya, dan jikalau syak, yakni syak berpapuh oleh seorang yang mengambil wuduk. Syak pada apa benda? Syak pada membasuh satu anggota daripada anggota wuduk. Misalnya sekarang dia nak mulai basuh kaki. Sekarang dia nak mulai basuh kaki. Tiba-tibanya dia datang syak. Adakah tangan sebelah kiri itu dah dibasuh ke belum dibasuh? Dia syak adakah tangan sebelah kiri atau hujung jari, hujung jari sebelah kiri itu ada satu jari, daripada jari-jari sebelah kiri itu adakah dibasuh ke belum dibasuh? Padahal dia syak tu bila belum pada selesai pada ambil kaki itu belum basuh lagi. Maka hukumnya wajib dibasuhnya. Wajib dibasuh. Maknanya wajib dibasuhnya satu anggota tu. Wajib dibasuhnya basuh satu anggota. Jadi maknanya dia kena kembali kepada basuh tangan sebelah kiri atau jari sebelah kiri tadi, dan basuh dan diulangi membasuh yang kemudian. Kemudian pada tangan tu apa dia? Sapu kepala, basuh kaki. Gitu. Jadi kena patah balik.
Tapi tak mesti basuh muka lah. Contohnya dia sekarang kaki sebelah kanan dia sudah basuh masalah. Kaki sebelah kanan dia sudah basuh. Dia nak basuh kaki sebelah kiri. Kemudian datang syok. Adakah kepala disapuh ke belum? Dia dah sapuh kepala ke belum? Sapuh ke belum? Sapuh ke belum? Maka hukumnya tak boleh nak terus. Mesti kembali kepada sapuh kepala. Dan basuh kaki sebelah kanan hingga seterusnya. Itu maknanya wajib wajib dibasuh dan ulangi membasuh yang kemudian. Kalau dia syak pada muka, semua kena basuh. Contohnya dia sekarang sedang membasuh kaki. Tapi belum selesai lagi. Kemudian dia datang syak. Adakah kak dahi dia tu dibasuh ke belum? Kak dahi saja. Adapun kawasan pipi, dua-dua belah pipi, hidung, dagu tu dah yakin kata basuh. Tapi kak dahi itu, satu tempat daripada dahi itu adakah dibasuh ke belum dibasuh? Maka wajib diulangi, mana wajib kembali kepada basuh dahi. Kena basuh dahi. Apabila basuh dahi maknanya kena basuh tangan, kena sapu kepala dan seterusnya ialah basuh kaki. Begitu. Atau syak kemudian daripada selesai wuduk. Syak kemudian daripada selesai wuduknya. Syak yang berlaku selepas pada dah selesai wuduk, maknanya kaki dah siap dibasuh, tetapi dia datang syak. Syak adakah muka di dahi dia dah basuh ke, adakah tangan sebelah kanan ke, sebelah kiri dah dibasuh ke, adakah kepala tu dah disapuh ke belum, adakah kaki dia dah basuh ke belum, tapi dia sekarang dia nak mulai solat. Tapi dia sekarang tu dah nak mulai solat dah. Maka syak yang berlaku selepas pada kerjakan wuduk itu, maka syak itu tidak memberi bekas, mana tidak memberi kesan, mana tak jadi apa-apa. Maknanya teruslah. Mana syak tu ditinggalkan. Sebab asalnya kalau kita tak siap ambil wuduk, kita tak berhenti. Maknanya sekarang dah nak solat, maknanya asalnya dah siap ambil wuduk. Begitu. Begitu juga kalau masalah solat. Masalah solat pun begitu juga. Sekiranya, tapi masalah lain daripada niat. Sekiranya kalau kita syak, adakah sembahyang zuhur itu 4/3, padahal kita sekarang dah selesai, dah beri salam. Jadi kita syak, adakah sembahyang kita tu cukup ke tak cukup rukunnya? Padahal kita dah beri salam dah. Maka itu syak itu tidak memberi kesan. Syak itu tidak memberi kesan. Maknanya, kalau salat zuhur masalan, kita dah beri salam, dah mula berjalan, mula bergerak pergi ke lain dah. Tiba-tiba datang syak. Adakah sembahyang zuhur itu 3/4? Artinya, 3/4, maka syak itu tidak berkesan. Sebab syak selepas pada selesai. Begitu juga syak pada satu rukun. Sujud pada rakaat yang keempat ni 1 kali ke 2 kali? Sujud pada rakaat yang keempat masalan 1 kali ke 2 kali? Mana kalau 1 kali itu tak cukup. Tetapi berlaku syaknya selepas pada kita beri salam. Maka syak itu tidak memberi kesan. Sebab syak berlaku selepas pada selesai. Tetapi kalau kita syak di dalam solat, padahal kita belum selesai lagi, maka itu memberi kesan, mesti kena ulang balik. Mesti kena mencukupkan. Sama. Tambihun. Tambihun maknanya ini suatu penjagaan. Tambihun maknanya ini suatu penjagaan untuk nak jaga daripada masalah-masalah yang telah
lalu dihuraikan. Katanya tiada wajib mengambil yakin rata segala anggota wudu. Tetapi memadalah dengan zon yang ghalib. Zon yang ghalib mana zon yang kuat. Tapi tak sampai peringkat yakin. Zon lah. Tapi zon yang kuat. Tapi tak sampai peringkat yakin. Tetapi memadalah dengan zon yang ghalib jua. Maka hanya maknanya cukup dengan zon yang ghalib. Katanya tiada wajib mengambil yakin, yakni tak mesti kita sampai ke yakin. Sampai tahap yakin rata pada basuh. Rata pada basuh. Rata yakni rata pada basuh muka, pada basuh tangan, pada basuh kaki. Tak mesti sampai yakin. Rata segala anggota. Sama juga pada masalah mandi. Pada masalah mandi pun sama juga. Tak mesti kita ambil yakin. Hanya memadai dengan zon yang kuat, yang ghalib. Itu dah cukup. Hanya maknanya dah cukup. Jadi apabila kita basuh muka. Apabila kita basuh muka mengambil wuduk tu, apabila kuat pada sekaan kitanya dah rata basuh muka, itu dah memadai. Jadi maknanya tak nanti sampai yakin. Kerana nak yakin tu kena basuh depan cermin. Kena basuh depan cermin tu, sudah basuh tu tengok dah rata ke belum. Tak mesti begitu. Begitu juga. Kita basuh tangan, zon yang kuatnya, sekaan yang kuatnya dah rata. Itu dah cukup. Tak mesti apabila kita basuh kena selidik tengok satu persatu, pusing gini tengok rata tak merata. Lebih-lebih laginya ketika kita mandi junub, kat belakang tu susah sikit. Maka sekiranya kalau pada zon yang ghalibnya kat belakang kat mana tu dah rata lah hukumnya. Tak mesti tengok kat belakang, tengok dalam cermin apa dia. Tak mesti sampai begitu lalu. Hanya pada masalah rata pada segala anggota wudu atau anggota mandi itu, rata tak rata tu kita manda dengan zon yang ghalib. Agak katanya kuat sekaan kita katanya dah rata, boleh lah. Cukup lah tu. Walaupun tak yakin 100% sekalipun dah memadai. Dan lagi dipaham daripada ini, daripada huraian bab tertib ini bahwasanya tiap-tiap wuduk itu wajib tertib. Semua wuduk wajib bertertib dalam perbuatan wuduk. Melainkan wuduk orang junub seperti yang semalam dan atau menyelam. Orang yang menyelam di dalam air. Dia niat wuduk ketika dia menyelam di dalam air, maka itu pada zahirnya tidak ada tertib. Sebagaimana maklum Abi di situ. Adapun sunat wuduk itu amat banyak. Sekarang kita dah selesai rukun-rukun wuduk, maka sekarang masuk pula pada masalah sunat-sunat wuduk. Katanya dan adapun sunat wuduk itu amat banyak. Sunat-sunat yang perkara-perkara yang disuruh sebagai suruhan sunat kita buat pada masa kita mengambil wuduk. Itu maknanya sunat-sunat wuduk. Mana beberapa perkara yang disuruh buat sebagai suruh yang sunat. Suruh buat tu bila? Pada ketika kita mengambil wuduk. Ada setengahnya sebelum pada basuh muka. Ada setengahnya di dalam tengah-tengah dibuatkan sebelum pada basuh muka. Ada setengahnya dibuatkan tengah-tengah kita ambil wuduk dan setengahnya dibuatkan selepas pada kita basuh kaki. Maka semuanya dikatakan sunat-sunat wuduk. Jadi beberapa perkara yang disunatkan kita buat
pada ketika kita mengambil wuduk. Boleh jadi belum wuduk, boleh jadi pertengahan wuduk, boleh jadi kemudian daripada wuduk. Semuanya dikatakan sunat-sunat wuduk. Jadi dengan maknanya benda ini kalau kita tak ambil wuduk tak jadi sunat. Contohnya apa dia? Sapu telinga. Sapu telinga masalah. Sapu telinga ni kalau kita tak ambil wuduk asalnya tak sunat. Tak jadi sunat. Sapu telinga nak jadi sunat ketika kita selepas pada sapu kepala. Belum pada basuh kaki. Begitulah maklum. Sama ada fardunya, fardu wuduk atau sunatnya. Sama ada fardunya, fardu wuduk atau sunatnya, sunat wuduk. Kita maklum daripada awal bahasan wuduk dulunya, wuduk ada kala hukum mengambil wuduk tu adalah wajib, ada kala hukum mengambil wuduk tu adalah sunat. Mengambil wuduk ada kalanya wajib, contohnya wuduk kerana nak solat dan kerana nak mengerjakan perkara yang haram dibuat dengan keadaan berhadas. Itu wuduk yang wajib. Ada kalanya wuduk itu wuduk yang sunat, seperti wuduk tajdid. Wuduk tajdid dan wuduk bagi mereka yang hendak baca Quran dengan tidak menanggung mishaf. Itu adalah wuduk yang sunat. Tak kiralah wuduk itu hukumnya wajib, wuduk itu hukumnya sunat, maka dia mempunyai sunat-sunat pula. Tak kira sama ada wuduk itu wajib, wuduk itu sunat, maka semuanya ada sunat-sunat dia. Kita ambil wuduk sunat sekalipun ada sunat juga. Begitulah. Dan setengah daripada apa dia? Sunat wuduk. Dan setengah daripada sunat wuduk muwalat. Setengah daripada wuduk tu ialah muwalat. Lepas satu dengan tidak menyelangi oleh perbuatan yang lain. Selepas pada basuh muka terus basuh tangan, selepas pada basuh tangan terus sapu kepala, selepas pada sapu kepala terus basuh kaki. Itu dikatakan muwalat. Selepas pada basuh muka kali pertama terus sambung dengan basuh kali yang kedua. Selepas pada basuh kali yang kedua terus basuh kali yang ketiga. Selepas pada basuh muka kali yang ketiga terus sambung dengan basuh tangan. Itu dikatakan muwalat. Tidak berputus-putus di antara satu perbuatan dengan satu perbuatan. Itu dikatakan muwalat. Maka di sini dia nak tafsir sakat mana nak jadi muwalat, sakat mana putus muwalat. Seperti bahawa dibasuhnya akan anggotanya yang kedua. Dahulu daripada kering. Kering ya. Kaf, ra, ngo. Baca kering. Dahulu daripada kering yang pertama, yakni anggota yang pertama. Dia panggilannya begitu. Anggota yang pertama, anggota yang kedua. Kalau kata yang pertama tu muka, maka yang kedua tu tangan. Kalau kata tangan tu yang pertama, maka yang kedua tu kepala. Kalau yang pertama tu kepala, yang kedua tu kaki. Bilangan kiranya begitulah. Yang pertama muka, maka yang kedua tu tangan. Kalau yang pertama tu tangan, yang kedua tu kepala. Kalau yang pertama tu kepala, mana yang kedua tu ialah kaki. Maka dhabit nak hasil muwalatnya, dia katanya bahawa dibasuh. Bahawa dibasuh akan anggota yang kedua. Tengoklah anggota yang kedua tu nak kena atas tangan ke, nak kena atas kepala ke, nak kena atas kaki ke, itu tengoklah.
Jadi mana di antara satu anggota kepada satu anggota. Bahawa dibasuh akan anggota yang kedua. Kita mulai basuh anggota yang kedua dahulu daripada kering yang pertama. Maknanya kita basuh kaki belum pada kering kepala. Tapi kepala tu kita fardunya basuh. Bab mualat, tapi yang kita buatnya kepala kita tak basuh, kita sapu. Tapi kalau nak kira kering tak kering dalam bab mualat, kepala kita kira katanya basuh. Fardu kata kita basuh. Jadi maknanya kita basuh kaki sebelum pada kering kepala. Kita sapuh kepala belum pada kering tangan. Kita basuh tangan belum pada kering muka. Kita basuh kaki sebelum pada kering oleh basahan kepala. Kita sapuh kepala belum pada kering basahan tangan. Kita basuh tangan sebelum pada kering basahan muka. Gitu. Itu maknanya bahawa mana dia? Bahawa dibasuh akan anggotanya yang kedua dahulu daripada kering yang pertama. Tapi nak kira kering tu sakak mana, nak kira lama mana kering dia tu, serta pertengahan hawanya, yakni angin. Cuaca. Serta pertengahan cuaca. Kita fardunya jangan ikut sekarang. Jangan ikut sekarang pada masa kita sekarang, kira katanya cuaca yang sederhana. Tak begitu panas sangat, tak begitu sejuk sangat. Jadi cuaca tu pertengahan. Jangan duduk di depan kipas. Jangan kira, maknanya jangan kira yang berlaku kat kita, kira katanya cuaca tu yang sederhana. Sebab tu kalau kita di depan kipas dah cepat kering, itu tak kira katanya cuaca yang sederhana. Lama setara ni kita katanya selepas pada basuh muka, nak basuh tangan tu senggangnya 1 minit. Kalau cuaca biasanya dah kering ke belum muka? Dalam 1 minit. Artinya setengah minit. Jangan kira cuaca dalam rumah kita lah. Cuaca kat padan depan rumah kita lah. Kira kata cuaca yang biasa dah kering ke belum? Setengah minit. Artinya 40 saat. Misalnya. Serta pertengahan hawa dan zaman dan masa. Masa tu jangan katanya masa yang masa setengah hari, masa tengah malam. Kita jangan kira begitu. Kira katanya biasa-biasanya dah kering ke belum. Dan perangai tubuhnya, ni tabiat tubuhnya. Jadi sejuk panas badan. Kalau badan kita sejuk, dia lambat kering. Kalau badan kita panas seperti orang demam tu, dia cepat kering. Jangan tilik di situ juga. Jangan tilik di situ. Jangan tilik perangai tubuh mana sejuk panas badan kita. Dia kalau badan kita sejuk tu, contohnya kita mandi dalam sungai. Kalau kita selepas pada mandi tu badan kita sejuk tu, kalau kita tidak lap air kat badan kita, maka air tu lambat kering. Kalau orang demam tu, sekejap dia kering. Sebab badan dia panas. Itu tak kira begitu. Kira katanya biasa-biasa. Serta diiktibarkan menyapu itu membasuh. Jadi masalah kalau kepala tu, antara kepala dengan kaki, kalau kita sapu tu biasanya air dia kurang. Kalau kita sapu biasanya air tu kurang. Maka kepala, di antara kepala dengan kaki tu kita fardu kepala kita tu walaupun yang kita buatnya ialah kita sapu lah. Tapi nak fardu bab mualat kira katanya kita basuh. Kepala tu kita basuh, bukan kita sapu. Kiranya begitu.
Bukan suruh basuh kepala. Bukan maksudnya disuruh basuh kepala. Mana pun kepala tu memanglah kita, disuruh kita sapuh lah. Tapi nak kira bab mualak, kira katanya kepala kita basuh. Begitu. Itulah dhabit katanya putus tak putus. Jadi putus mualak sekiranya kalau kering. Jadi kita basuh tangan tu selepas pada kering oleh muka. Tapi kering oleh muka tu kira macam tadi. Itu maknanya dah putus mualak. Nak hasil mualaknya kita basuh tangan sebelum pada kering oleh basuh kering muka. Begitulah. Dan jika membasuh 3 kali. Antara kali pertama, kali yang kedua, kali yang ketiga. Maka di situ pun nak mualat juga. Antara basuh kali pertama dengan basuh kali yang kedua dengan basuh kali yang ketiga. Antara 3 kali pun nak mualat juga. Selepas pada 3 maka masuk anggota yang lain. Itu pun nak mualat juga di situ. Maka jika membasuh 3 kali, 3 kali basuh, yang ketiganya belum lagi kering yang keduanya. Kira begitu. Jadi mana kita basuh kali yang ketiga belum pada kering, basuh kali yang kedua. Kita basuh kali yang kedua tu belum pada kering, basuh kali yang pertama. Itu ada muadat. Adi. Dan tiada wajib mualat. Mualat ni hukum dianya sunat. Mualat hukumnya sunat. Wajib tidak. Tak wajib mualat. Dan tiada wajib mualat. Kerana zahir ayat. Zahir ayat itulah. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi hingga akhir. Zahir ayat itunya tidak wajib mualat. Tidak wajib mualat. Sebab di dalam ayat tu dia tidak guna lafaz yang menunjuk di atas wajib mualat tu tidak ada. Dia tak katanya ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum fa aydiyakum. Kalau katanya basuh oleh tangan kamu akan muka kamu maka tangan kamu. Kalau kata maka tu mesti direct. Mesti mualat. Ni dia kata dan tangan kamu. Jadi mana muka mesti basuh, tangan mesti basuh. Mesti direct ke? Tak mesti. Tapi kalau dia katanya fa'aidiyakum maka, kalau guna dengan maka maknanya mesti ada mualat lah. Tapi jadi maknanya di dalam ayat tu tidak ada memberi faham kata mesti kena mualat tu tidak ada. Sekadar disuruh basuh muka, kemudian diikuti dengan basuh tangan. Direct ke tidak, mualat ke tidak, itu tidak beri faham. Itu makna katanya dan tiada wajib mualat kerana zahir ayat. Ayat fagsilu wujuhakum hingga akhir. Dan kerana barang yang disahkan, kerana hadis, kerana barang yakni hadis yang disahkan, yang disahihkan. Yang disahkan, yang disahihkan daripada Ibnu Umar. Hadis itu riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis itu diriwayat daripada Ibnu Umar bahwasanya ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil katanya tak wajib mualat. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air sembahyang, yakni mengambil wudu. Nabi ada mengambil wudu di pekan. Nabi ambil wudu, mulai ambil wudu tu di pekan. Dia mulai ambil wudu di pekan. Melainkan 2 kakinya. Maknanya Nabi ketika dia ada kat pekan tu, dia ambil wudu, dia basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, putih. Itu mana melainkan 2 kaki. Mana 2 kaki dia tak basuh. 2 kaki dia tak basuh. Kemudian diseru kepada jenazah.
Kemudian ada dijemputkan Nabi kepada solat jenazah. Kemudian diseru kepada jenazah, mana dijemput Nabi kepada solat jenazah. Maka masuk ke masjid. Maka Nabi pun masuk dalam masjid. Jadi kaki belum basuh lagi. Kaki belum basuh lagi. Maka daripada pekan ke masjid tu jauh juga. Jauh juga. Itu maknanya kalau kiranya dah putus mualat. Kemudian disapuhnya Nabi atas dua mozornya. Jadi maknanya apabila Nabi masuk ke dalam masjid untuk nak solat jenazah, maka Nabi sapuhkan dua khufnya. Jadi mana di situ kalau kita kiranya tidak ada mualat. Sebab daripada pekan nak sampai ke masjid tu jauh juga. Maka di situ menunjuk katanya mualat tu tak diwajib. Kemudian daripada kering wuduknya. Nabi basapuh dua mozor dia tu, dua khuf dia saat itu. Kemudian daripada kering wuduknya. Mana sapuh kepala dia tu dah kering dah. Dan sembahyang jenazah. Dan sembahyang. Dan jadi imam ia. Dan sembahyang ni sembahyang jenazah. Nabi pun sembahyang. Dan jadi imam ia. Nabi pun sembahyang tu jadi imam. Itu menunjuk katanya mualat tu tidak wajib. Dan wajib mualat bagi yang mempunyai darurat. Jadi maknanya mualat tu asalnya tak wajib, bahkan sunat. Tapi ada juga di setengah-setengah orang itu mualat terhadap dia tu bukan sunat, bahkan wajib. Jadi kalau biasa-biasanya mualat adalah hukumnya sunat. Tapi penisbah bagi orang yang ada mempunyai darurah, maka jadi wajib. Seperti orang yang seorang salisil baul. Seperti orang yang salisil baul, maka di nisbah dianya mualat tu adalah wajib. Sama juga dengan orang perempuan yang mustahadah. Perempuan yang mustahadah apabila mengambil wuduk, maka apabila dia mengambil wuduk tu, maka wajib mualat juga. Salisil baul pun gitu juga. Maknanya salisil baul tu kencing. Baul tu kencing maknanya dia tu sentiasa keluar air kencing. Sentiasa air kencing dia tu menitik. Sekejap titik, sekejap satu titik keluar, sekejap satu titik keluar. Jadi sentiasa dia tu keluar air kencing. Maka nak cari masa yang berhenti daripada tak keluar air kencing tu tidak ada. Maka untuk dia ni, dia setiap kali dia setiap kali dia nak solat tu mesti basuh. Mesti basuh. Basuh bagi cuci. Kemudian dia ikat. Masukkan tadahkan tempat yang bertitik air kencing dia. Kemudian terus dia ambil wuduk. Maka wuduk dia tu wajib mualat. Kerana yang ni supaya. Kenapa boleh kata wajib nisbah bagi orang yang mempunyai darurah? Kerana musdikitkan najisnya. Sebab air kencing dia sentiasa keluar. Kalau kita tidak mewajibkan mualat, dia basuh muka, dia relax. Padahal air kencing dia sentiasa keluar. Dia basuh tangan, dia relax. Dia sapu kepala, dia relax. Nak bolehkah sudah ambil wuduk kalau tak wajib mualat di atas dia? Jadi, sama tara nak basuh, nak selesai itu, jadi dah banyak dah air kencing dia keluar. Maka gitu, dengan sebab dia duduk dalam keadaan darurah, maka wajib mualat terhadap dia.
Dan pada kaul qadim wajib mualat. Ini untuk nak sebagai tambahan ya dah. Jadi maknanya kata mualat tu sunat. Mualat sunat, sunat mualat tu mengikut kaum jadid. Yang kita maklum sekarang katanya ambil wuduk, mualat tu adalah sunat. Itu kaum jadid. Bagi Imam Syafi'i, adapun kalau mengikut kaum qadim bagi Imam Syafi'i, mualat tu adalah wajib. Adalah wajib. Sebab tu kita kena, kalau lebih baiknya kita mera'i. Sebab tu setiap kali kita ambil wuduk, maka kita buat wuduk tu dengan secara bermualat. Walaupun mualat tu tak wajib mengikutkan jadid, tapi kita nak meraihkan kaum qadim, maka kita buat wuduk dalam keadaan bermualat. Untuk nak bagi meraih kepada khilaf. Dan terkadang wajib mualat kerana kedatangan. Dan terkadang wajib mualat. Mualat tu jadi wajib. Terkadang mualat tu jadi wajib. Kerana kedatangan. Kerana masalah kedatangan. Kedatangan bukan dengan secara asal lah. Jadi wajib mualat tu bukan dengan secara asal, bahkan dengan secara kedatangan. Seperti picit waktu. Jadi waktu tu, waktu solat tu ada tak berapa lama lagi nak habis. Contohnya kalau tak mualat membawa kepada solat selepas pada habis waktu. Tak sempat nak solat di dalam waktu. Jadi maknanya nisbah bagi, contohnya misalan kita tidur, kita tidur tu sedar-sedarnya waktu masih ada lagi sekadar 10 minit saja. Kita tidur tu tak sedarnya tengok jam tu, waktu sembahyang ada lebih kurangnya 10 minit lagi. Maka kalau tak mualat, maka membawa kepada sembahyang kita selesai, iaitu tak sempat nak selesai sebelum pada habis waktu. Maka mualat pada ketika itu jadi wajib. Jadi maknanya kalau kita ambil wuduk pada waktu awal-awal waktu, lebih lagi waktu insya, maka itu tak mengapalah sebab waktu luar lagi. Kalau tak mualat, setengah jam basuh muka, setengah jam pula basuh tangan, setengah jam pula sapu kepala, tak mengapalah sebab waktu solat tu yang luar lagi. Tengok di sini katanya seperti picit waktu, sempit oleh waktu. Daripada mendapat solat, mendapat sembahyang di dalam waktu. Dengan maknanya kalau kita tidak mualatkan pada membasuh anggota wuduk kita, maka membawa kepada tak dapat nak selesaikan solat padahal waktu dah habis. Maka mualat ketika itu adalah wajib. Itu maknanya jadi wajib mualat kerana kedatangan. Kerana kedatangan sesuatu, maka jadi wajib. Tapi dengan secara asal adalah sunat. Gitulah. Kemudian kita akhir di situ dengan katanya, dan setengahnya mengucap Bismillah. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فتح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك كما قرأناه وما قضناه وما سمعناه وردد علينا وتحت يد إلى سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.